Datuk Seri Najib Tun Razak sekali lagi mengangkat agenda Bumiputera sebagai agenda nasional dengan menempatkannya di tahap yang lebih tinggi. Beliau mengumumkan 5 strategi utama memperkasa ekonomi Bumiputera meliputi modal insan, pemilikan ekuiti, pemilikan aset bukan kewangan, keusahawanan dan penyampaian perkhidmatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menafikan tuduhan setengah pihak bahawa Ops Cantas Kas yang dilancarkan bagi memerangi kongsi gelap bersifat perkauman. Tegas beliau, tuduhan itu tidak berasas sama sekali dan merupakan dakwaan pihak tidak bertanggungjawab. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dijadual membuat lawatan rasmi ke Malaysia termasuk beberapa negara Asia Tenggara mulai 6 hingga 12 Oktober ini. Perkara itu disahkan White House sebagai sebahagian daripada komitmen mengukuhkan kedudukan Amerika Syarikat di rantau Asia Pasifik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani dan malam ini tentunya saya perlu membicarakan tentang agenda memperkasakan ekonomi Bumiputera kerana ini hari Sabtu yang akan sentiasa diingati dalam sejarah Malaysia sebagai landaan baru transformasi atau apa jua penambahbaikan kepada apa yang sedang berlaku dalam ekonomi Bumiputera dalam masyarakat kita sekarang. Dan kita tahu, kalau saya rumuskan, landaan globalisasi dan sebagainya 500 tahun lebih penjajahan yang dilakukan terhadap Bumiputera, kemerdekaan yang baru lebih 5 dekad itu di mana kita sekarang, dan itu konteks yang ingin terus dilihat agenda Awani selepas ucapan yang diberikan oleh Perdana Menteri pagi tadi di UiTM Shah Alam. Ada 5 trust strategik untuk melihat pada pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini. Anda mungkin sudah banyak melihatnya dalam buletin Awani, tapi saya cuba memetik beberapa kerana saya nak menghubungkannya dengan satu bidang yang spesifik ataupun dua sebenarnya. Satu pada rantaian bekalan ekonomi dan satu lagi pada industri perkhidmatan, dan mungkin di celah itu kita melihat pada garapan yang lebih umum seperti pendapatan isi rumah Bumiputera dan sistem penyampaian pada masyarakat usahawan Bumiputera. Dalam konteks itu, saya ingin mengalu-alukan kedatangan dua tetamu saya pada malam ini. Yang paling hujung di sana adalah presidennya, iaitu Datuk Dr. Muhammad Ali Akbar, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumiputera PPI-PBM. Dan di sebelah sini kita bawa orang yang pegang duit pesantren itu juga, iaitu Tuan Haji Ramlan Abdul Majid, Bendahari Agong bagi PPI-PBM. Dan Tuan Haji Ramlan juga adalah pengarah urusan bagi Amalina Holdings. Seorang usahawan, semua orang usahawan di sini. Saya seorang yang makan gaji, tetapi saya akan cuba masuk dalam bidang usahawan kerana selama 6 tahun SO Awani sentiasa melihat kepada kemelut Bumiputera dalam bidang usahawan misalnya, dan juga dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat data, mungkin kadang-kadang kita rasa agak terkesamping kerana data memberikan populasi majoriti negara Malaysia, iaitu Bumiputera yang mencecah 67 hingga ke 70% itu memegang ekuiti ekonomi yang kurang daripada 1/3 pun dalam konteks itu. Tetapi apa yang digarapkan oleh Perdana Menteri pada pagi tadi adalah 5 trust baru yang akan memperkasa perkara ini ke depan. Jadi untuk melihat ke depan, saya ingin memetik apa yang kena dengan persatuan lah. Kalau saya tengok dalam rantaian bekalan itu, saya pagi tadi pun ada rancangan buletin Awani khas yang kita membincangkannya dalam temu bual dengan Tan Sri Sulaiman Mahbub. Beliau mengatakan bahawa mungkin dekat orang lain dijual harga berbeza, tapi kepada peniaga Bumiputera mungkin harganya tambah bagi beberapa ringgit dan sebagainya. Kita bukan melihat pada aspek perbezaan kaum, tapi kita melihat pada realiti ekosistem keusahawanan itu sendiri. Dan jika ekosistem niaga itu rantaian bekalannya tidak dipegang oleh usahawan Bumiputera, maka pelajaran yang kita belajar daripada kurun ke-20 itu sukar. Tapi bagaimana dengan cara baru konsortium Bumiputera misalnya akan diperkasakan, akan diwujudkan untuk pembuatan dan perindustrian? Bagaimana persatuan dihadap? Masih pada SO Awani, dan ingin baiki sikit, saya adalah Setiausaha Agong Persatuan. Okey, kembali. Untuk pengetahuan
Saya bagi pihak persatuan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri kerana telah mengumumkan beberapa inisiatif yang antara lain dapat memperkembangkan lagi permekasaan ekonomi Bumi Putra. Satunya ialah di mana diwujudkan pada hari ini Majlis Ekonomi Bumi Putra. Yang kedua iaitu diwujudkan juga di dalamnya sistem vendor yang mana termasuk dalam supply chain yang tersebut, iaitu sistem vendor yang akan dimonitor oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, yang mana setiap CEO kepada GLC dan juga GLIC yang telah menjalankan tugasan menambah baikkan penglibatan Bumi Putra dalam syarikat yang terbabit akan dijadikan satu KPI kepada mereka. Dan ini adalah satu pembaharuan definisi yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada siang tadi iaitu di mana satu lagi yang ingin persatuan mengutarakan ialah kerja tugasan yang diberikan kepada UKAS ataupun unit kerjasama awam dan swasta, iaitu mengenal pasti syarikat-syarikat yang berdaya maju untuk diswastakan. Saya bagi pihak persatuan ingin mencadangkan supaya apabila berlakunya penswastaan ini mestilah diberikan kepada mereka yang benar-benar profesional dalam bidang yang hendak diswastakan itu. Dan keduanya, pemerkasaan ini mesti dijalankan berterusan, konsisten, tidak bermusim. Kerana kita dapati bahawa permekasaan ekonomi yang dijalankan kebanyakannya adalah bermusim. Yang ketiga ialah sediakan standard operating procedure yang harus diikuti oleh semua CEO yang terbabit. Kerana kita dapati bahawa apabila sesuatu rancangan yang baik yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita dapati apabila turun ke bawah lain jadinya. Dan di sinilah perlunya sistem ataupun standard operating procedure ataupun modus operandinya yang satu, supaya cita-cita yang baik yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dapat dijalankan secara dengan lebih baik dan berkesan di peringkat bawah. Memang fokusnya selalu pada pelaksanaan. Strategi itu perlu kerana kita perlu bermula di sesuatu tempat. Walaupun untuk memastikan pelaksanaan itu, saya tahu kan memang bagus kita ada standard operating procedure dan sebagainya, tapi akhirnya ia akan bergerak kepada pemikiran, sikap dan juga persepsi dalam konteks insan-insan yang terbabit itu, sama ada di sebelah pihak pegawai kerajaan atau pelaksana ataupun di sebelah ketua pegawai eksekutif agensi-agensi kerajaan, dan bagaimana mereka berurusan dengan peniaga-peniaga. Tadi Datuk memulakan dengan mereka yang benar-benar memerlukan. Tafsiran siapa yang betul-betul memerlukan itu mempunyai banyak persepsinya. Kalau hanya dilihat pada kunci kira-kira dan penyata untung rugi, itu senang. Tapi walau bagaimanapun, konteks pemperkasaan ekonomi Bumi Putra tidak hanya berletak daripada mendapatkan keuntungan. Ia perlu membina kapasiti. Jadi bagaimana nak memastikan nilai itu dibawa masuk sekali, kerana mudah untuk meletakkan audit sistem kewangan, tapi audit kapasiti pembawaan jati diri, kemajuan Bumi Putra itu, bagaimana kita nak melihatnya? Sebab itu saya nyatakan di peringkat yang pertama tadi bahawa apabila hendak dicontoh yang saya ambil di peringkat penswastaan, kita hendaklah mengambil kira kapasiti syarikat yang hendak diswastakan, dan juga apabila berlakunya matchmaking antara bakal pengendali yang kita hendak swastakan syarikat tersebut, haruslah daripada orang yang berkapasiti tinggi sesuai dengan syarikat yang hendak diswastakan. Kerana kita lihat bahawa sebelum ini terjadi ialah apabila berlakunya penswastaan, individu yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan kerja tersebut tidak berkapasiti tinggi seperti yang dikatakan. Datuk, saya perlu pergi lihat yang pertama, tapi apabila kembali saya nak kita ada orang yang pegang duit yang menari. Juga disebutkan bahawa perlu bergerak daripada sistem kontrak pada pembinaan kapasiti. Itu yang saya tanyakan kembali soalan itu. Lepas rehat nanti mungkin kita
tengok bagaimana kita nak menilai kapasiti ni. Senang untuk cakap jangan tengok tender, jangan tengok kontrak, tengok penggunaan kapasiti. Tapi macam mana nak menilai kapasiti? Kadang-kadang lihat di atas kertas berbeza dengan apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi dalam industri, tentunya ada kearifan industri untuk mengetahui siapakah yang paling hebat, siapakah yang perlu dibantu dan sebagainya. Jadi tidak perlu diulangi proses ini, dan jika itu digarapi daripada persatuan dan sebagainya, mungkin boleh teruskan, kita boleh debatkan itu selepas raya ini. Miliki koleksi terjemahan Al-Hidayah, dicetak dengan kertas berkualiti tinggi, didatangkan dalam pelbagai saiz, beserta indeks kata, peristiwa dan panduan tajwid. Al-Hidayah House of Quran, panduan lengkap dunia dan akhirat. Nama je kau ingat? Melati. Budak Melati you lain saya. Kau kena hati sikit. Melati setuju nikah dengan abang. Seri tak akan membiarkan dirampas abang daripada Seri. Abang hati Seri macam macam. Melati. Aku Pontianak. Untuk mendapat film terkini, saluran 480. Every Sunday, from Fashion Week to behind the scenes, runway to street style. Find the best dressed stars and inspiring designers, fashion news and beauty updates. Silhouette brings you more than just fashion, exclusively on Astro Al1. Terima kasih kerana anda masih menonton Aida Awani, dan saya masih bersama Datuk Dr. Muhammad Ali Akbar, Siswa Agung PPIPBM, dan juga bendaharinya ada di sini. Saya nak pergi kepada bendahari Tuan Haji Ramlan dalam konteks bagaimana kita nak menapasi ni. Tuan Haji Ramlan jaga duit untuk persatuan, jadi itu guna nyata untuk rugi kira-kira sebanyak. Tapi bila nak menilai, sistem kewangan saja tak cukup, kerana aspirasi agenda Pemangkasan Agung Putra ini juga tentang membina kebaikan sosial, meningkatkan perpaduan dan rangkaian, dan ini tidak boleh dilambangkan dalam mana-mana nyata untuk rugi dan kira-kira. Jadi persatuan sendiri bagaimana menilai siapa pengusaha atau perusahaan Bumi Putra yang cukup berkaliber, yang cukup sesuai untuk diberikan kepada sistem pembangsaan ini. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Syawan ini, dan terlebih dahulu ingin saya meluangkan saya Ramlan Abdul Majid sebagai bendahari di Angkatan Pengilang, dan pada masa yang sama juga saya mewakili syarikat saya sendiri sebagai Amanah Audit yang berat. So bagi komen yang dikatakan oleh saudara tadi, pada saya sebenarnya kita perlu melihat, kita perlu turun kepada padang sendiri. Okey. So kita kena pada melihat sebenarnya Sekarang pun kita turun padang, betul. Walaupun kita turun padang, Okey. tapi kita tersilap pilih kebanyakan. Okey. Ada yang sebenarnya Kenapa tu? tulis. Kenapa tu? Di situlah yang saya kata dalam konteks hari ini, kita perlu melihat yang genuine itu sebenarnya. Okey. Yang genuine itu kadang kebanyakan dia tidak lepas. Seolah-olahnya pada kita ada blok dekat situ. Dia have barrier dekat situ. Sebagai orang yang dalam konteks hari ini, yang betul-betul yang berkemampuan, yang berdaya maju yang pergi, dia berusaha sendiri. Sebab setelah peringkat awal bila dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia rasa ada kegagalan di satu sudut. Okey. So dalam hal ini dia perlu, dan sebab kita kata dari divisi persatuan, kami mohon kepada ahli-ahli itu sendiri tampil sendiri kepada persatuan. So bila dia tampil dengan cara tidak langsung, daripada kita pergi mencari, itu lagi satu benda yang agak payah. So bila dia tampil dan kita boleh buat analyse dia, kita boleh buat analisa syarikat-syarikat itu sendiri. Okey. Adakah dia betul-betul syarikat Bumi Putra sendiri, dan berapa tahun pengalaman yang telah dilaksanakan. So daripada situ kita boleh melaksanakan, dan kita akan dapat bahawa ini yang sebenarnya kita nak cari. Okey. Dan hari ini bukan kita kata tidak ada, tapi sebenarnya dalam masyarakat sedar, seluruh masyarakat yang ada dalam masyarakat sedar di mana sebenarnya usahawan yang betul-betul berjaya. Dan usaha berjaya itu dia ada. Tapi bantuan yang ada. Kalau macam sektor perkilangan, kita tak adalah macam mereka yang ada begitu banyak berbanding dalam secara relatifnya. Jadi kalau pengilang Bumi Putra lagi jumlah itu, kurang tentunya kita boleh mengenal pasti yang mana yang paling layak.
So bagi saya begini, kelayakan itu sebenarnya kepada siapa yang masuk dalam bidang penghilangan itu dia dikatakan layak. In the first place. Memang dia dah layak, dia qualified. Tetapi yang kelayakan yang kedua kita menilai bahawa keberanian dan kesungguhan dia itu sendiri. So itu perlu tampil tadi. Hari ini bukan zaman dulu yang paling berdaya saing. Yang kena berdaya saing. Sebab kita melihat bahawa sahabat-sahabat kita yang di luar, di sebelah sana. Masalah utama penyilang Bumiputera, adakah teknologi yang semakin lapuk dan tak sama dengan peredaran masa? Adakah masalah rantaian bekalan? Apa dia yang paling berdepan ni? So dari segi rantaian tu memang tidak dinafikan. Itu of course sebab kita beli barang sebagai contoh bukan direct daripada grup, daripada kumpulan-kumpulan sasar kita. Yang tu dari segi harga. Bila kita beli of course dari segi harga kita ada different. Ada perbezaan harga di antara syarikat Bumiputera dengan syarikat bukan Bumiputera. So kenapa? Kerana monopoli itu berlaku. So dalam sudut monopoli tadi, di sini saya melihat supaya kerajaan perlu melihat bagaimana untuk pecah atau membreakthrough monopoli. Jadi kalau kita lihat pada VDP itu, sistem untuk vendor itu, adakah itu betul-betul akan boleh membantu? Kerana itu konsepnya. Kalau jalan ni dah dikawal, ada tol dan sebagainya, pergilah jalan lain yang mungkin alternatif. Bagi kita di sini hari ini lah, kalau kita rasa mungkin macam yang saudara Kamarul beritahu, jalan ada dua jalan. Of course, bagi usahawan itu sendiri, bila dia memilih ke jalan yang satu lagi sebagai contoh, yang tidak ada guide yang sempurna, dia akan menyebabkan dia bermasalah dalam hal itu. So di sini saya kata peranan Persatuan Penghilang di sini, kita panggil dia orang datang ke Persatuan, luahkan dengan masalah dia, dan kita boleh menilai apa yang kita boleh mampu. VDP ataupun sistem penggunaan vendor itu akan dikapasitikan sebagai gabungan konsortium. Dan tapi mungkin lebih kepada yang mana syarikat GLC atau GOC itu menaungi. Kalau macam oil and gas, misalnya minyak dan gas dan petroleum, kita ada Petronas. Kalau tenaga mungkin kita ada Tenaga Nasional. Kalau telekom kita ada Telekom Malaysia. Tapi bagaimana dengan penghilang-penghilang yang mungkin bukan ada dalam industri, yang ada penghulu-penghulu besar berkaitan kerajaan ini? Itu kita bincang lepas ni, dan lepas tu kita masuk juga satu nak melihat pada sektor perkhidmatan. Kita lihat bagaimana itu bukan boleh diperkasakan kerana ini suara realiti akar undi usahawan Bumiputera dalam bentuk persatuan. Ini kita ketahui selepas ini. Inspiring personalities are everywhere. Join me, Lakshmi Baker, in a brand new season of In Person to unearth stimulating, stirring, spirited, everyday people. Pergi ikut orang, why not go? Jangan mana yang pernah kau lakukan, ku hanya satu di antara kumpulan kupu-kupu hiasan dindingmu. Isnin hingga Jumaat, Astro Awani membawakan 4 kali sehari Bisnes Awani. London menyaksikan kenaikan jumlah pelancong dan perbelanjaan separuh pertama 2013, 12 juta pelancong. Thailand mendepan cabaran kekurangan tenaga kerja muda pada masa depan berasaskan turunan kadar kelahiran di negara itu. Ini adalah satu perkara yang menjadi tuntutan ataupun keperluan sejahkan. Bisnes Awani 4 kali sehari di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Pemerkasaan agenda ekonomi Bumiputera, dan pagi tadi Perdana Menteri telah pun memberikan ucapan 5 strategi penting yang kita telah pun garapi dalam Astro Awani, dan terus bincangkan malam ini. Saya akan masih bersama dengan Persatuan Penyilang dan juga Perkhidmatan Bumiputera. Kalau kita sudah tahu penyilang mana dan apa kapasiti mereka, dan daripada yang sebelum ini pun memang persatuan akan ada suara dan juga pengesahan terhadap siapa yang patut menerima. Tapi masih ada lagi kelompongan dalam siapa yang sepatutnya dapat, orang yang patut dapat tak dapat dan sebagainya. Itu kita mahu diatasi minggu ke depan, kerana
yang menunggu sekarang ni, kita tidak boleh lagi terlalu menghabiskan masa melihat perkara masalah seperti itu. Kita mahu mengenal pasti syarikat dan pengilang Bumiputera ataupun syarikat perkhidmatan, dan terus mereka dapat dibantu. Kalau mereka kecil, jadi sederhana. Kalau mereka sederhana, jadi besar. Kalau mereka sudah besar, mereka jadi global. Apa yang paling menghalang perkara itu berlaku selain daripada mereka tak layak mendapatnya? Kerana sepatutnya pun, kalau mereka tak layak mendapatnya tapi mereka dapat bantuan, mereka juga masih boleh terus maju. Tapi masalahnya, itu pun tak terjadi. Jadi tadi kita bincangkan rantayan bekalan satu, kini ada rantayan bekalan alternatif. Tapi bagaimana dengan bidang yang tidak ada syarikat berkaitan kerajaan juga peneraju? Syarikat yang tidak ada, syarikat yang berkaitan kerajaan yang tidak ada, saya mencadangkan supaya dia mereka-mereka ini sama ada CEO ataupun pengarah yang terpabrik menjadikan NGO yang terlibat di dalam bidang tersebut sebagai rakan niaga, supaya nasihat boleh diambil daripada NGO tersebut. Kerana kita tahu bahawa NGO adalah satu badan yang ditubuhkan khusus untuk bidang-bidang yang tertentu. Kerana contoh Persatuan Pengilang. Persatuan Pengilang, kalau kita lihat bahawa tugas mereka adalah untuk mencipta pengeksport ke luar negara, di kalangan Bumiputera. Jadi apabila sesuatu yang melibatkan sama ada MIDA ataupun material, maka kita lah akan jadi pusat pertanyaan mereka dan pusat rakan dialog mereka, supaya mereka benar-benar dapat mempunyai rakan pengekspor yang betul-betul. Cabarannya kini, kita cakap yang paling tinggi lah untuk dunia global. Kita nakkan syarikat yang macam Samsung dan syarikat macam Apple, tapi dari Malaysia. Apa yang menghalang kita capai itu dalam jangka masa terdekat? Kerana kalau kita tidak keluarkan sesuatu dengan ketepatan, precision engineering contohnya, macam Samsung boleh membekalkan skrin kepada Apple dan boleh mengeluarkan produknya sendiri, itu memerlukan garapan dengan vendor-vendor yang begitu tersusun yang mencapai kualiti dan piawaian misalnya. Di Malaysia, bila kita boleh melihat pengilang Bumiputera sampai ke tahap itu? Di Malaysia, saya rasa dengan dengan inisiatif yang diberi oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi, dengan pengujudan UPB, Unit Pembangunan Bumiputera di semua kementerian, saya merasakan lebih baik daripada Kementerian Pembangunan Usahawan. Kerana semua kementerian akan ada UPB. Bagi satu contoh bagaimana satu masalah yang berlaku sekarang, tanpa UPB tak boleh selesai, ada UPB boleh selesai. Satu contoh. Kerana mungkin dia nak dapat kelulusan makan masa 6 bulan ke, kena pergi 10 agensi. Mungkin dengan UPB, dia lancar. Birokrasi tinggal satu saja. Mungkin dalam bidang pembangunan tanah. So saya rasa teruskan so bagi saya satu begini, kalau kita ingin melihat, kita perlu direct, kita perlu ada macam one-stop agency yang kerja wujud hari ini. Tapi kalau kita nampak benda itu walaupun dia wujud juga, tapi masih lagi dia berlaku ada kelambapan kat situ. Jadi apa yang saya ingin melihat, supaya pihak kerajaan hari ini dia perlu turun badan dan melihat sebenar dan bagi satu time frame dia. Bagi contoh, kalau program yang kita nak laksanakan ataupun satu proses plan yang kita bagi contoh hantar untuk submission ke mana-mana institusi jabatan, dia perlu ada satu tempoh dalam masa 2 minggu sebagai contoh, dan bagi mesti ada kelulusan. Jadi baru kita boleh memantau. Sekarang ni kita tak tahu juga ada sebelum ni. Ini yang kata delivery system tu agak slow. So jadi bagi usahawan-usahawan yang terlibat, supaya dia ada halangan dekat situ. So halangan-halangan ini perlu diselesaikan. Kita sebagai contoh, bukan saja kita memohon pada kerja atau perlukan, banyak juga swasta yang ada pada hari ini, kilang-kilang yang usahawan yang ada, dia mereka sendiri. Tapi bila dia naik tadi, ada halangan dalam cabaran-cabaran tertentu. So di sini perlu melihat bahawa kita perlu selesaikan. Maknanya semua kena turun badan hari ini. Sama daripada political itu sendiri, daripada agensi kerja itu sendiri, agensi pelaksanaan sendiri. Kena ada satu time frame yang munasabah supaya memudahkan kita. Bila kita buat submission, 2 minggu akan ada kelulusan. Bila kita submit, ada komen dia. Bila komen itu semua selesai, kita mengharapkan dalam masa 2 minggu akan selesai. Kalau ini berlaku, saya rasa semua repeat tadi boleh diselesaikan. Termasuklah pelepasan dana. Termasuk semua pelepasan dana tadi. Sebenarnya bukan susah. Kalau kita pergi melihat dari luar negara pun, dia punya checklist tu begitu mudah. Dia bagi checklist 1 hingga 6. Kalau kita copy 1 hingga 6, of course kelulusan akan diperoleh. Saya tahu sektor perkhidmatan juga termasuk kandungan kreatif, kerana saya tahu syarikat naik carbon juga dalam persatuan. Tapi tadi pukul siang petang tadi dalam buletin awal ni,
saya dengar seorang usahawan Bumi Putra nama Reza ni dari Teratur tadi. Dia kata ada yang sampai 2 tahun proses dia makan. Dan dia pun tak tahu apa akhirnya keputusannya. So itu yang dimaksudkan mungkin. Itu masalah sekarang kita. Bila garis panduan yang dikuasakan oleh kerajaan kepada kita, perlu garis panduan itu tepat. Maknanya dia punya mission itu perlu tepat. Kalau dia maklumkan kita perlu lengkapkan ini dalam masa, katalah kita buat submission sebulan dalam tempoh dia. Dalam masa sebulan itu perlu ada kelulusan dan perlu ada jawapan. Dan tak perlu kita berulang-alik sekarang kalau tak dapat dalam masa sebulan pergi UPB. Kita akan sekarang itu yang kita nak tadi. Dan sebagai KPI yang diwujud oleh Jawab Perdana Menteri hari ini, bahawa kita ada ruang untuk usaha. Sebelum ini kita tidak ada ruang. Kita nak mengadu pun tak ada tempat. Tapi bagi hari ini kalau PM dah buka kepada kita bahawa KPI hari ini, kita boleh straight pergi kepada agensi-agensi yang terlibat, maklumkan dia. So apa masalah ni berlaku? Bagaimana untuk diatasi? Kalau tak ada atasi, bagaimana ada tindakan? So bila dalam kes ini ada check and balance sebagai contoh. Sebelum ni kita tidak ada check and balance bagi pihak kami. Kalau kementerian tak ada juga boleh bantu terus pergi ke Melayu kena tradisan melakukan diri terus boleh. Jadi harapan usahawan Bumi Putra daripada PBM ni positif tentang pemakasan. Kita menyokong penuh yang pemakasan itu. Astro Awani neutral, kami akan terus mengikuti perkara ini dari masa ke masa dan melihat ke mana boleh kita pergi, adakah kemajuan atau tidak ada kemajuan. Dan itulah tugas kami di sini, hantarkan pandangan anda sendiri kepada Instagram, Facebook, Twitter Awani yang ada, ataupun terus ke laman sesawang Astro Awani. Kalau juga tak nak lagi senang, teruskan ke aplikasi di iOS ataupun Android telefon pintar anda. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi. Thank you so much.